Sehati sejiwa, konsep itu dalam kalangan belia. Ia sebenarnya ungkapan yang penuh makna jika kita membincangkannya dalam konteks Hari Kebangsaan tahun ini. Tidak dapat dinafikan peranan pelapis masa depan negara ini sangat penting. Namun, apa mungkin yang mereka fahami dan hayati menerusi tema Sehati Sejiwa? Dan untuk berbicara lebih lanjut mengenai topik ini, bersama di studio ketika ini, bersama kita adalah Presiden Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia MAYC, Encik Shahbuddin Hashim. Terima kasih Encik Shahbuddin Hashim kerana sudi untuk bersama kita pada petang ini membicarakan mengenai topik kita pada hari ini, Sehati Sejiwa. Terima kasih. Baik Encik Shahbuddin, dari kaca mata seorang pemimpin muda, pemimpin belia, apa yang boleh Encik Shahbuddin ungkapkan menerusi tema Sehati Sejiwa ini? Sehati Sejiwa. Ya. Pada saya inilah merupakan antara tema yang terbaik di dalam sambutan Hari Kebangsaan kita, kerana sehati sejiwa melambangkan betapa kita rapat dan betapa kita bersama dalam erti kata nak membangunkan negara. Dan pada saya sebagai pemimpin belia, ia juga merupakan antara rapatnya di antara pemimpin-pemimpin terdahulu dan pemimpin-pemimpin pada hari ini. Itu dia sedikit orang kata mukadimah. Ya. Dan lambang rapat dan juga bersama kita. Betul. Dalam menghadapi apa jua. Betul. Yang dihadapi oleh negara. Jadi bagaimana pula Encik Shahbuddin melihat kepentingan peranan belia itu sendiri adalah menjayakan bulan kebangsaan ini, di mana yang sudah pun dilancar pada 10 Ogos lalu? Sebagai belia, mereka merupakan pewaris kepada kepimpinan negara dan juga pewaris kepada negara ini. Justru sambutan Hari Kebangsaan ini penting kepada mereka dan juga kepada kita semua, kerana ini melambangkan betapa kita menghargai kemerdekaan ini. Dan pada saya, belia sepatutnya mengambil peluang untuk menterjemahkan bahawasanya mereka juga yang merupakan generasi baru, generasi yang mewarisi ini terpanggil untuk sama-sama meraihkan bahawasanya hari ini adalah merupakan hari bersejarah di dalam negara kita. Benar, seperti yang dikatakan oleh Encik Shahbuddin, mereka adalah golongan belia ini adalah pemimpin kepada kelangsungan masa depan negara kita. Mereka harus dipersiapkan lebih awal lagi. Betul. Dan MAYC sendiri mungkin ada terlibat untuk program-program sempena bulan kebangsaan ini? Ya, pastinya kita sebagai antara persatuan belia yang tertua di dalam negara ini telah pun merangka pelbagai program untuk kita jayakan sempena dengan Hari Kebangsaan ini, kerana bagi kita inilah harinya untuk persatuan belia menterjemahkan semangat kenegaraan mereka. Di seluruh negara pastinya ada sambutan mengikut negeri masing-masing, mengikut pemimpin-pemimpin negeri tempatan, yang mana sambutan ini disambut mengikut kreativiti mereka masing-masing di seluruh negeri dalam negara kita. Baik, saudara, kita seringkali mendengar kaedah atau langkah untuk menerapkan semangat patriotik dalam kalangan belia, yang kadang-kala ianya seakan teori semata-mata tanpa pelaksanaannya. Dan Encik Shahbuddin, bagi pendapat anda, apakah cara yang sebaiknya untuk menerapkan semangat kebangsaan itu pada perkembangan IT dan media sosial pada ketika ini, Encik Shahbuddin? Dan bagaimana ia harus dilakukan peluang sebegini? Ini pada saya adalah merupakan satu langkah yang wajib dilaksanakan. Kerana hari ini kebanyakan belia kita menggunakan media sosial ataupun media alternatif ini sebagai sumber utama mereka untuk mendapatkan maklumat yang sebetulnya, yang sebenarnya dan yang terkini. Mereka akan menggunakan media sosial ini. Pada saya, semangat patriotik ini perlu juga kita viralkan. Sebagaimana viralnya, mudahnya viral fitnah pada hari ini, begitulah kita perlu lakukan modus operandi yang sama, laksanakan secepat mungkin, sebanyak mungkin viral-viral yang berkenaan dengan patriotisme dalam negara kita. Untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kemerdekaan kita pada kali ini. Dan saudara, sebelum kita ke soalan seterusnya bersama dengan tetamu kita Encik Shahbuddin Hashim daripada MAYC, apa kata kita lihat dahulu pandangan orang ramai berhubung konsep Sehati Sejiwa dalam konteks Hari Kebangsaan. Saksikan. Bagi saya, pemuda zaman kini perlu adanya sikap cintakan negara, cintakan agama dan cintakan bangsa. Kerana di zaman akhir ini mudahnya berlaku kepada perbincangan dan kepada pergolakan dalam sesebuah negara tersebut. Disebabkan tiadanya semangat kenegaraan dan jati diri dalam diri setiap khususnya kepada pemuda zaman sekarang. Pertama sekali, sebelum nak tahu suatu benda, dia kena tahu asasnya. Jadi kalau nak tahu merdeka ni, kita kena rujuk balik sejarah negara kita.
Dulu ni Melayu ni pertahankan negara dengan berjuang sungguh-sungguh. Tapi sekarang ni belia-belia kita semua ambil indah tak indah, acuh tak acuh. Jadi kita kena faham betul-betul. Kita kena faham betul sejarah-sejarah Malaysia. Memang mereka sangat mengorbankan segala usaha, tenaga. Dia orang berjuang dengan dengan darah dia orang sendiri. Kita pun kena macam tu. Jadi pada belia mestilah menanamkan semangat patriotis pada dalam negeri. Nasihat saya secara peribadi lah, saya merasakan kita ni golongan muda ni kena lebih menghargai kemerdekaan lah. Sebab kebanyakan kita hari ini muda-mudi lah terutamanya tak ramai yang kenal sejarah. Sebab tanpa sejarah kita tak akan ada apa yang kita kecapi hari ini. Jadi first step kita kena mula belajar sejarah, apa yang menyebabkan apa yang kita ada pada hari ini, dengan pendek kata dengan ilmu lah. Dengan ilmu, muda-mudi kita hari ini akan lebih menghargai kemerdekaan. Baik, itu dia Encik Syabuddin, antara apa orang kata pandangan ataupun kata hati daripada golongan-golongan muda Gen Y lah saya kira. Dan Encik Syabuddin, Gen Y saya fikir mungkin sukar untuk dibentuk ataupun dipengaruhi, dan kita nak kongsikan juga apakah pandangan Encik Syabuddin formula paling berkesan untuk kita menarik minat mereka ini sama-sama bersemangat menjayakan bulan kemerdekaan ini, kebangsaan ini. Saya agak kurang bersetuju bila kata orang muda suka dilentur sebenarnya. Kerana pepatah Melayu pun ada menyatakan bahawasanya melentur buluh bela dari rebunnya. Maknanya kalau kita nak lentur orang muda pada waktu usia mudanya. Jadi pada hari ini, pada saya, Gen Y ini boleh dilentur dan boleh kita dibentuk. Tetapi dengan caranya. Kata Saidina Ali, kalau kita nak bentuk orang muda, kena pada zaman dia. Maknanya kena guna cara yang terkini. Dan saya setuju bahawasanya pendekatan untuk menambahkan ilmu itu adalah merupakan satu pendekatan yang paling penting. Pendedahan kepada sejarah, bagaimana negara kita mencapai kemerdekaan, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana kemerdekaan negara kita tercapai, dan apakah inspirasi-inspirasi tertentu yang membolehkan negara kita merdeka. Dan pada saya hari ini, Gen Y ini perlu diberi pendedahan dengan cara keilmuan yang sepatutnya. Nah, tadi perkara yang paling penting sekali adalah pendedahan sejarah. Harus diterapkan kepada golongan muda. Mereka harus tahu bagaimanakah negara kita ini merdeka. Mereka baru tahu susur galur kemerdekaan di negara kita. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Ini bukan satu benda yang mudah. Dan Jalur Gemilang, saudara, ada sesetengah pendapat mengatakan kalau kita betul-betul sayangkan negara, tak perlulah Jalur Gemilang percuma. Sebabnya siapa yang ada jiwa patriotik sudah pasti akan membelinya sendiri. Tetapi yang ingin ditegaskan di sini, adakah sukar untuk membentuk jiwa patriotik itu sehinggakan masyarakat perlu diingatkan tentang setiap kali tahun kebangsaan kita kena kibarkan Jalur Gemilang? Itulah antara cabarannya masa kini. Golongan belia perlu sentiasa diingatkan, orang-orang sentiasa diingatkan dengan perkara ini kerana sifat lupa manusia itu fitrah. Tetapi pada saya, semangat cintakan negara ini perlu hadir daripada setiap jiwa kita. Nak beri percuma bagus, tetapi diri sendiri itu perlu dipersiapkan. Kita pastinya kena tahu bahawasanya bila sampai saja Ogos, pastinya kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Dan pada saya, kalaulah pada bulan Ogos ini perlu diperhebatkan lagi pelbagai program, pelbagai aktiviti yang melibatkan belia. Kalau ada pertandingan futsal kemerdekaan, kalau ada pertandingan pidato kemerdekaan, kalau ada pertandingan jenis sahsiah dan sebagainya, perlu ada tema kemerdekaan. Begitu juga dari sifat gotong royong dan sebagainya, sifat berbentuk komuniti dan sebagainya, kena ada perkataan kemerdekaan. Kerana pada kita, apabila kita menerapkan soal pengetahuan, soal pendedahan kepada bulan tersebut, insya-Allah saya yakin dan percaya orang-orang muda akan sentiasa ingat bahawasanya mereka kata bulan Ogos ini seolah-olah seperti Syawal, seperti bulan raya. Maknanya ada sambutan di setiap tempat. Dan kita nak tahu, saya difahamkan AYC ini telah berwujud lebih 60 tahun, 61 tahun dengan keanggotaan lebih daripada 60,000. Dan sebagai seorang pemimpin belia Encik Syabuddin, untuk membawa golongan Gen Y ini, golongan muda ini cemerlang, bagaimana cabarannya? Hari ini kita tahu bahawasanya nak tarik orang muda menyertai, orang belia menyertai persatuan belia adalah merupakan satu cabaran yang paling berat. Kerana lifestyle kita sudah berubah. Masing-masing mempunyai pendapat mereka sendiri, masing-masing rasa hidup mereka sudah terbuka dengan dunia tanpa sempadan. Hari ini mereka punya ala tuju masing-masing adalah menjadi satu cabaran yang besar.
kepada kami pemimpin persatuan belia, nak ajak orang belia terlibat dengan persatuan belia. Namun begitu, pada saya, salah satu cara kita nak mendoktrinkan orang muda ini ialah melalui persatuan belia. Melalui persatuan belia, mereka akan terlibat secara langsung dengan kaedah kepimpinan, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana menguruskan persatuan, bagaimana belajar soal pengurusan, bagaimana kita nak tahu soal keuangan, bagaimana nak mendekatkan diri dengan pemimpin-pemimpin negeri dan juga pemimpin-pemimpin negara. Dan inilah antara perkara yang wajar dan wajib dilaksanakan oleh setiap pemimpin belia. Masa berubah, zaman juga berubah dan teknik mungkin berubah. Kalau kita lihat zaman dahulu, pada satu ketika dulu, kita boleh caranya berbeza mengajak orang untuk menyertai persatuan belia, dan keadaan sekarang juga berbeza. Mungkin apa perbezaan yang ketara dari segi itu? Ketara dari segi sudut sukarelawan. Sukarelawan, mereka perlu diberi pendedahan bahawasanya perlunya negara memerlukan lebih ramai sukarela dalam negara. Kerana hari ini aktiviti sukarela ini kurang sedikit mendapat sambutan kalau kita tidak memberi implikasi mereka sekiranya mereka terlibat. Justru dan kerana itulah kita kena sediakan kepada mereka apakah akibat sekali kiranya kesemua kita tidak mengambil cakna kepada aktiviti kita. Dan kalau sekiranya masing-masing mementingkan diri sendiri, kita juga akan rugi kerana negara kita memerlukan kita. Baik, Encik Syahbudin, tadi dari soalan awal tadi ada menyebutkan tentang sambutan kreatif yang dilaksanakan oleh sesetengah negeri ataupun sesetengah kawasan. Cara kreatif itu bagaimana? Saya ambil contoh ada beberapa negeri yang mengambil kreativiti utama sebagai sambutan. Contohnya di negeri Kelantan pada tahun ini, Persatuan Belia, kelab-kelab belia MAYC telah pun bercadang untuk melakukan sambutan Hari Raya di atas perahu layar. Kerana kita nak mengambil semangat di atas air, semangat merdeka di atas air. Begitu juga ada beberapa negeri yang menyambut kemerdekaan dengan cara berbasikal di beberapa buah daerah yang mana membawa jalur gemilang kita, dan ada juga negeri yang melakukan sambutan dengan mengadakan pertandingan-pertandingan yang belum lagi dilaksanakan sebelum pada ini. Kalau biasa kita dengar pertandingan kampung, kampung-kampung tercantik dan sebagainya, tapi kali ini dia orang akan buat lebih menarik lagi supaya golongan muda terlibat secara langsung. Dan inilah antara perkara-perkara yang saya nampak boleh menarik minat orang belia terlibat secara langsung dalam bulan kemerdekaan ini. Dan saya percaya MAYC bukan hanya bekerja keras untuk sambutan bulan kemerdekaan, dan sebaliknya selepas bulan Ogos ini juga akan terus bekerja keras untuk sama-sama menarik minat golongan belia, golongan remaja ini untuk menjadi patriotisme, semangat patriotik itu sendiri. Betul. Mungkin apa perancangannya? Ya, banyak perkara yang kita rancang dan akan kita laksanakan. Pertama sekali, dasar belia Malaysia, yang mana kita akan takrifan umur belia akan berubah pada tahun 2018 nanti, di mana umur belia telah pun diturunkan daripada 15 ke 40 menjadi 15 hingga 30. Ini antara cabaran besar kami, kerana kami perlu meletakkan pemimpin-pemimpin belia yang baru, orang muda yang perlu mempersiapkan diri mereka untuk membawa persatuan belia. Jadi lepas pada ini pelbagai program-program induksi yang terpaksa kami perkenalkan dan pelbagai program yang berbentuk leadership ecosystem untuk memastikan supaya penerusan dan kelangsungan pemimpin-pemimpin ini dapat kita teruskan. Dan had umur pemimpin belia itu akan diimplementasikan pada tahun 2018 dan sepenuhnya akan digagaskan pada tahun 2020. Hanya berbaki lagi 3 tahun lebih. 3 tahun. Dan itu cabarannya. Dan Encik Syahbudin, mungkin akhir sekali, apa harapan anda bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini? Saya sebagai salah seorang pemimpin belia dalam negara, saya mengharapkan belia kita menanamkan jati diri yang tinggi, cintakan kepada negara kita. Kerana dengan hanya ada jati diri yang tinggi, ia akan menjadikan kita sebagai warga yang bertanggungjawab atas negara ini. Sesungguhnya negara ini memerlukan orang-orang muda yang mempunyai semangat yang baik, semangat yang cemerlang, semangat yang begitu tinggi cintakan kepada negara dia. Dan perkara ini semua perlu diisi dengan ilmu dan juga dengan pegangan akidah yang tinggi. Kita bimbang kalau sekiranya kita kurang jati diri, kita akan terlibat dengan perkara-perkara yang menyongsang, perkara yang boleh merobahkan benteng dan juga perpaduan dalam negara kita. Inilah yang terjadi, beberapa kes yang terjadi sebelum pada ini kerana kurangnya jati diri. Semangat perpaduan, semangat cintakan kesaksamaan, semangat nak kekalkan keharmonian ini perlu kita tanam dan terapkan di dalam setiap jiwa belia yang ada di dalam negara kita ini. Itu dia. Kata kuncinya, jati diri. Harus ada kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan muda. Kerana seperti yang berkatakan oleh Encik Syahbudin sebentar tadi, anda adalah pewaris kepada generasi
akan datang. Pemimpin yang akan meneruskan kepimpinan negara pada satu hari nanti. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Syabuddin Hashim, Presiden Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia, kerana kesudian beliau untuk bersama kita membicarakan mengenai topik pada hari ini.